Agak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pasal yang kedua. Siapa nak baca ni hadis ni? Zainal bawa spek mata tu baca ni. Saya tak nampak. Yang jauh tak nampak. Boleh terbaca. Tak nak bagi. Masya-Allah. Teh sikit. Kalau tak teh langsung tak tahu. Merangkak-rangkak tak apa. Lama-lama boleh baca. 29 ni. 27 boleh, 28. 28 atau 29 sama saja. 29. An Mi'as bin Jibal. Mu'az. Bukan Mi'as, Mu'az. Mu'az bin Jabal. Qala radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar. Qala laqad sa'alta an amrin azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa nuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul baita. Tsumma qala ala adulluka ala abwabul khair saumul junnah wasadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajulin fi jawfil lail thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagh ya'malun. Boleh lah. Kena tu urut. Kena urut atau Esok ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang kedua. Jadi fasal yang pertama dia nukil hadis-hadis daripada mana Fasal pertama Bukhari Muslim. Jadi yang kedua hadis-hadis dinukilkan daripada pelbagai kitab. Okey. Jadi fasal kedua ini dia nukilkan daripada berbagai kitab. Okey, hadis yang pertama daripada fasal kedua ini an Mu'adz radhiyallahu anhu. Daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, katanya dia, qultu ya Rasulullah, aku telah berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin, khabarkanlah kepadaku ataupun ceritakanlah kepadaku bi'amalin yudkhiluniyal jannah, satu amalan yang mana amalan tersebut boleh menyebabkan aku masuk dalam syurga, wa yubaiduni minan nar, dan boleh menjauhkan aku daripada neraka. Amalan hebat ni.
jauh neraka, masuk syurga. Qala, maka jawab Nabi SAW, laqad sa'alta an amrin azim, kamu telah bertanya tentang sesuatu perkara yang besar. Benda besar ni masuk syurga, selamat dari neraka, satu benda yang besar. Cuma dalam ayat Quran lain Allah Ta'ala bagi tahu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Barang siapa terselamat daripada api neraka, wa udkhila al-jannah, dan masuk ke dalam syurga Allah SWT, faqad faz, maka dia telah mendapat kejayaan yang sempurna. Sebab itulah Nabi kata perkara yang besar, yang ni bila masuk dalam syurga ini kita dapat kejayaan. Dan Nabi menerangkan keadaan macam mana nak boleh masuk syurga dan jauh dari neraka. Wa innahu, dan sesungguhnya, la yasirun, pasti Allah Ta'ala akan mempermudahkan, alaman yassarahullahu alaihi, ke atas siapa yang Allah Ta'ala nak mempermudahkan orang itu masuk syurga. Makna kata lain, jika Allah Ta'ala telah tetapkan seseorang itu ahli syurga, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan baginya untuk buat amalan ahli syurga. Maknanya solat dia rajin, masuk kelas dia rajin, belajar dia rajin, tak perlu disuruh, tidak perlu seperti pahat dengan tuku. Mana tak ada tuku, pahat tak berjalan, tak ada. Maknanya dia akan dipermudahkan untuk buat amalan baik, tak perlu disuruh. Tidak perlu disuruh. Maknanya setiap seorang ini, dia telah ada di tempat dia, telah dicatatkan, telah dikodak, telah ditakdirkan mana tempat sub dia, tempat last dia, dan dia akan dipermudahkan jalan tersebut. Kalau dia nak ke jalan kanan, Allah Ta'ala mempermudahkan jalan dia, tanpa ada jamnya, tanpa ada traffic light dan sebagainya, senang straight terus. Sebab tu kita tengok macam mana dia boleh belajar habis bertahun-tahun, macam mana dia memperoleh kejayaan macam ni. Sebab Allah Ta'ala telah mempermudahkan pada setiap orang jalan yang dia nak tuju. Jadi dalam kata makna yang lain, jika sekiranya orang tak ahli neraka, dia akan dipermudahkan jalan untuk ke neraka Allah SWT. Contohnya lagu mana? Seorang perampok, dia biasa merampok, tak aja kena ringkat, tidak pernah kena tangkap oleh polis, maka makin lama dia makin suka merampok. Mudah. Allah Ta'ala mempermudahkan. Orang merampok aku berzina, tak ada kena tangkap lah, aku buat ni, relax, siap-siap, masuk dalam Facebook apa, gembira dengan perbuatan dosa. Maknanya mudahnya dia buat perkara dosa, Allah Ta'ala mudah jalan. Jadi kita tahulah mudah jalan maksiat ni, minta Allah Ta'ala mempermudahkan kita jalan menuju ke syurga. Masya-Allah. Amin. Bila Rasulullah kata setiap orang akan dipermudahkan jalan masing-masing, yakni jalan dia itulah. Syarat yang pertama, ta'budullah, hendaklah kamu sembah Allah. Ta'budu ni berbagai-bagai makna ada. Bermakna ibadah pun boleh, makna doa pun boleh. Maknanya sini kita ambil ta'budu dengan maksud ibadah lah, ataupun kita maksud puja. Hanya kita beribadah pada Allah Ta'ala saja, hanya kita sembah Allah Ta'ala saja. Sembah tak apa sini, sembah tak boleh mana sembah ibadat dan sebagainya boleh. Dan syarat nombor 2, wala tusyriku bihi syai'a,
jangan mensyirikkan sesuatu pun dengan Allah Ta'ala ini. Syai'ah ni dalam bahasa Arab makna dia sikit ni. Ujung kuku pun tak ada sikit. Sikit pun tak ada. Macam mana contoh syirik sikit ni? Sedangkan kalau kita ni syirik tak khabar. Tak. Contoh yang mudah, syirik dalam bab rezeki. Setengah orang syirik dalam bab rezeki. Dia rasa dengan pekerjaan dia yang hebat boleh bagi dia kemewahan, boleh bagi dia kesenangan, boleh bagi dia rezeki. Dia telah ada tergurih sedikit dalam hati dia, pekerjaan dia adalah Ar-Razzaq, sebagai pemberi rezeki dia. Macam mana masuk syurga? Kan ada sikit. Contoh yang lain yang biasa disebut kerih, cicing dan sebagainya, seperti mana yang telah tahu dah. Ada kerih, ada cicing naik tangga dan sebagainya, meniaga jadi naik. Tu biasa dah. Tapi benda-benda yang lain boleh menyebabkan jatuh syirik, kena jaga. Syarat pertama nak masuk syurga, tauhid kena kemah, syirik jangan buat. Sebab tu banyak dalam ayat Quran kata innal ladzina amanu wa amilus solihat, amalan soleh, iman yang sahih, iman yang tauhid, amal yang soleh, iman yang betul, yakin pada Allah Ta'ala, amal yang betul stesen dia sama dengan cara Nabi SAW. Dan syarat yang seterusnya, wa tuqimus solah, mendirikan solat, wa tu'tiyaz zakah, wa tasumu ramadana. Senang dia. Wa tuqimus solah, sembahyang, wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat, wa tasumu ramadan, puasa bulan Ramadan. Boleh terjemah tu tak sikit-sikit orang. Wa tahujjul baita, dan menunaikan haji di Baitillah. Kemudian Nabi SAW tanya sahabat tadi, Muaz tadi, ala adulluka, mahukah engkau, adulluka, aku tunjukkan kepada engkau, ala abwabil khair, pintu-pintu kebaikan. Nak ke tak? Dan Nabi terus sambung pintu-pintu kebaikan tadi. Pertama sekali Nabi kata as-shaum junnatun, puasa ini sebagai perisai. Dalam hadis lain, kalau mengajar mak nikah ni kata puasa ni wijak. Maksudnya kalau orang tak mampu nak kahwin, tak mampu untuk mengadakan mahar, dan juga tidak mampu makna dari segi kesihatan tubuh badan ialah mati pucuk dan sebagainya, maka kalau dia mampu tu kahwin lah. Kalau dia tak mampu, sihat tubuh badan dan dia mempunyai tenaga molek, tak mampu, maka dia kena puasa. Kerana puasa tu sebagai wijak. Sini puasa sebagai junnah, perisai. Maknanya kalau nafsu membuat-buat tu puasa lah, boleh reda sikit. Jadi makna semakna, nak bagi tahu ni semakna, hadis yang semakna. Boleh juga kita ambil bab tadi masuk. Maknanya puasa sebagai perisai, boleh jadi sebagai pelindung kita daripada buat maksiat. Wasadaqah, dan sedekah, tutfi'ul khati'ah, dia menghapuskan dosa. Macam mana dia menghapuskan dosa? Nabi pun beri contoh. Kama yutfi'ul ma'u an-nara, seperti mana air mematikan ataupun air mematikan lah, api yang menyala. Jadi sedekah ini seperti air memadam api.
Sedekah dapat menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa. Dan sambung lagi benda baik. Tadi benda disebutkan tadi itu benda fardu. Jadi benda yang disebutkan selepas ni adalah benda-benda yang sunat. Yang ni puasa sunat, sedekah sunat. Nampak tak? Yang mula-mula tadi Nabi kata dan yang syirik maknanya kalimah tauhid lah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu tuqimus solat, sembahyang, zakat, puasa, haji tu rukun Islam. Ia wajib. Cuma yang selepas daripada dia ni adalah yang sunat. Puasa sunat, sedekah sunat, dan wa salatur rajuli, solatnya seorang lelaki fi jawfil lail, pada tengah malam. Summa tala, kemudian Nabi membaca ayat untuk menguatkan lagi hujah dia. Solat seorang lelaki pada tengah malam. Bila Nabi bagi tahu solat seseorang di tengah malam merupakan satu benda yang baik, maka Nabi mengukuhkan sabda dia dengan membaca tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka ni merenggangkan junubuhum ni belakang mereka ataupun panggil apa? Usuk mereka daripada tempat tidur. Merenggangkan daripada tempat tidur. Mana kata lain, mereka tidak tidurlah. Merenggangkan maknanya tidak tidurlah. Yang ni mereka tidur sikit sahaja. Lepas tu apa yang mereka buat? Bangun malam, solat malam. Dan lagi yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan penuh takut, dengan perasaan takut akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tama'an, dan dengan penuh perasaan ingin memperolehi keredaan Allah Taala. Maknanya sini dalam kita berdoa kena ada dua perkara. Takut dan juga harap. Takut dan harap. Syarat untuk berdoa. Jadi amal soleh ni bangun malam. Dan lagi sambung ke dia, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu hendaklah kamu menginfakkan. Kamu infak, derma dan sebagainya lah. Jadi bangun malam ni termasuk satu benda amal yang soleh, amal yang baik. Dan lagi amalan yang baik yang Nabi kata, ala adalluka bi ra'sil amri, tentang hendakkah aku memberitahu kepada kamu tentang punca. Ra'sul ni asal makna kepala. Ra'sul amri ni kepala urusan, yang ni punca lah. Dia dan ketinggian semua amalan. Nak ke tak? Mahukah ataupun tidak? Nah, Nabi tanya, dia nak bagi tahu. Ketua bagi segala amalan dan tiangnya dan juga ketinggian. Qultu bala. Maka Muaz kata, ya, bahkan nak tahulah, nak dengar. Wahai Rasulullah. Qala, sabda Nabi SAW, ra'sul amri, punca segala kebaikan ini, atau punca segala perkara yang akan diterima oleh Allah SWT, al-Islam. Islam. Contoh dia macam ni. Pernah dengar tak Cina bersedekah, Cina wakaf, Cina yang bukan Islam lah, Islam lah, amal dia tidak diterima. Sebab dia tidak ada key dia. Key dia tu Islam. Sebab tu Nabi kata Ra'sul am Islam.
Walaupun dia buat amal banyak sekalipun, jika dia bukan beragama Islam, tidak akan dikira amalan dia. Zero. Dan tiangnya wa'amuduhu as-salah. Maknanya kepala agama, badan dia solat. Maknanya kalau ada kepala tak ada badan, tidak buat kira juga. Kalau ada badan, kepala tak ada, tak boleh buat kira juga. Betul tak? Kalau orang ada badan tak ada kepala, tak panggil orang dah, panggil hatu. Hatu kan tak ada kepala. Kalau ada kepala tak ada badan, hatu juga. Tak sempurna belaka tu, dia nak ada semua komplit. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Dan ketinggian segala amalan, yang puncak segala amalan adalah jihad. Maknanya bila dia orang tu beragama Islam dan solat dia jaga, dan puncak segala besarnya amalan adalah jihad. Berjihad. Jadi jihad bukan dia ni, jihad untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan jihad apa sih. Jihad nak menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam sahabat-sahabat buatlah, pergi ke mana-mana, pergi dakwah dulu, bagi tahu supaya mereka masuk Islam. Jika mereka tidak terima Islam, jihadlah, peranglah. Perang ni, perang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Summa qala, kemudian Nabi kata lagi, Ala ukhbiruka bimilaki zalika kullihi. Hendak ke tak? Mahukah tidak? Aku beritahu kamu tentang tunjang akar kepada segala-gala amalan tersebut. Dia ada kepala, dia ada badan, dia ada umbi dia, ada akar dia. Qultu, maka Muaz bagi tahu, bala ya Nabi Allah, bahkan ya bagi tahulah. Fa akhadha bi lisanihi fa qala kuffa 'alaika hadha. Maka Nabi SAW pun memegang lidah dia sambil berkata, kuffa alaika, kamu jagalah, kamu tahanlah lidah kamu. Hadza, ini. Mana alaika ni wajib ke atas kamu menahan ini. Itu makna asal dia. Maknanya hendaklah kamu menahan lidah kamu ini, menahan lidah daripada melakukan perkara-perkara yang tak betul. Dalam hadis lain beritahu, falyaqul khaira, hendaklah kamu berkata perkara-perkara yang baik, aw liyasmut. Kalau kamu tidak ingin berbicara tentang perkara yang baik, hendaklah kamu diam. Sesuai dengan hal ini Nabi kata, hendaklah kamu menjaga lidah kamu. Jaga di sini maknanya jangan berkata benda yang sia-sia. Berkatalah benda-benda yang baik yang boleh memberi faedah. Faqultu, maka aku tanya, ya Nabi Allah, wa inna lam wakhiduna bima natakallam. Adakah kau akan diazab bima natakallam, terhadap apa yang telah kami ucapkan, kami bicarakan, kami cakapkan? Adakah kami akan diazab? Faqala, maka Nabi SAW jawab, Sakilatka ummuka ya Mu'ad, ibumu telah dengan kamu wahai Mu'az. Ini satu perkataan yang Arab. Kalau macam kita kecil, oh berat kamu ni. Jadi satu perkataan bukan doa. Dia boleh main dengan doa, sakilatka ummuka, semoga ibu kamu hilang kamu, tapi bukan makna ni sini. Bukan niat Nabi nak suruh kata semoga ibumu hilang kamu, kan? Cuma kita kata jakunlah kau ni. Itulah lebih kurang ayat dia bermakna. Benda ni pun tak tahu. Jakun lah aku salah ayat. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim.
au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Adakah perkara sesuatu yang boleh menyebabkan manusia ini ditelangkupkan ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka, ataupun pada manakhirihim, pada hidung-hidung mereka, kecualinya hasaidu alsinatihim, melainkan sebab ataupun hasil yang dilakukan dengan lidah mereka. Maknanya sini, orang yang tidak menjaga lidah mereka akan ditelangkupkan wajah-wajah mereka dan diseret masuk ke dalam api neraka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi apa yang boleh ambil daripada hadis ni? Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara yang besar, untuk menyelamatkan kita daripada api neraka. Tunjian dia ada 5. Seperti mana kita tahu, rukun Islam lah. Dan ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang sunat. Yang sunatnya seperti mana puasa, sedekah, solat malam. Sedekah mungkin kita buat selalu. Puasa sunat mungkin kita buat selepas bulan Ramadan tu buat sunat. Dah. Solat malam mungkin setahun sekali, sebulan kita buat tarawih. Dan mungkin ada orang bangun awal boleh solat malam. Jadi amalan-amalan ini kita kena jadikan rutin harian kita lah, untuk boleh menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan solat malam ni amat berat, dan dia merupakan kata amalan soleh, amalan sunnah Nabi SAW. Dan kita sepatutnya jadikan solat malam ini rutin kita harian. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala beritahu, wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah. Wa man ahsanu, siapakah yang lebih baik, terlebih baik, qawlan perkataannya, mimman lebih daripada siapa, da'a ila Allah, ajak manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yani ajak manusia mentauhidkan Allah Ta'ala. Maknanya tidak ada lagi perkataan yang paling bagus melainkan kita mengajak manusia supaya tauhidkan Allah Ta'ala. Tidak ada. Cuma kita telah buat amalan ini sahaja. Bila kita tahu pahala ataupun kelebihan yang dapat kita sebar tauhid, kita ajak manusia tentang tauhid ini, kita telah buat. Sebab tidak ada perkataan lain lagi yang lebih molek, yang lebih comel, yang lebih bagus. Tapi satu kita tinggal syarat dia. Faman ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah wa 'amila salihah. Ini kita jangan tinggal. Wa 'amila salihah, sembahyang fardu kita buatlah, orang lain tu buat juga. Amal soleh lain ikut sunnah Nabi apa? Solat malam. Jadi solat malam ini bila kita ajak manusia, seru manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala, ajak mereka tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang malam kita jangan tinggal. Siang kita jumpa manusia, kita ajak manusia tentang tauhid, malam kita jumpa dengan Allah Taala.
Kita merayu dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka yang kita jumpa siang tadi. Baru sempurna ayat tadi. Seru manusia pada Allah Ta'ala siang hari, malam hari. Kita seru Allah Ta'ala untuk bagi hidayah kepada manusia kita jumpa. Baru komplit kerja kita. Ni kita sembang pompa kita, amalan kita tak ada roh lagi. Gitu. Dan lagi Nabi tekankan yang ngelah sekali ni, Nabi tekankan lidah. Yang mana dengan lidah lah boleh jadi orang ni dihumbarkan ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain ada Rasulullah SAW sabda, tak silap dalam Bukhari ada, Al-Muslimu, orang Islam, man salimal muslimuna, siapa yang orang Islam yang lain selamat, min lisanihi wa yadihi, selamat daripada lidah dia, selamat daripada kata-kata dia dan tangan dia. Tangan sini bermakna perbuatan dia. Okay, kita nak ambil lidah tadi. Pasal sebut pasal lidah, dalam bab yang lain tersebut lidah. Nabi bagi tahu seorang Islam ni, yang betul-betul Islam ini, yang sempurna Islam dia, iman dia menjaga lidah dia menjaga perkataan dia daripada menyakiti orang Islam yang lain. Dia kena jaga perkataan dia, jangan memecah belah ke umat. Kita sembah benda bid'ah ni bukan pecah belah umat, mereka tak suka. Tapi dalam masa yang sama, dalam grup sendiri kami tidak boleh, kita kena jaga perkataan kita, kena jaga. Jangan sebab perkataan kita orang lari daripada kita. Habis itu bab lidah. Dan bab lidah ni banyak dalam hadis ditekankan. Sebab lidah ni satu anggota yang besar juga lidah ni. Dan mengikut hadis yang tadi, dengan sebab lidah boleh ditelangkupkan kita, ditarik, dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Tu impak besar juga lidah ni, kena jaga. Okey, yang seterusnya hadis yang ke-29. Siapa? Betul. Di kampus satu ni. So ya. So. Okey, Allah maklum. So. Baru pandai encik.